Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita masuk kepada topik 3.2.1. Yang ketiga iaitu struktur kawalan pilihan bersarang dalam penyelesaian masalah. Okey, yang ini struktur kawalan rujukan kita telah buat sebelum ni. Boleh baca balik slide sebelum ni. Seterusnya, apa maksud struktur kawalan pilihan bersarang? Iaitu dalam bermaksud struktur kawalan pilihan, struktur kawalan pilihan berada di dalam struktur kawalan pilihan yang lain. Maksudnya mungkin 2, mungkin 3 dan seterusnya. Okey, ini ialah contoh carta alih. Carta alih bagi struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, kalau kita lihat di sini, ini ialah penyataan bersyarat yang pertama. Okey, penyataan bersyarat yang pertama. Dalam penyataan bersyarat yang pertama ni kita ada 2 cabang, iaitu cabang ni, cabang ya dengan cabang tidak. Okey. Yang keduanya, salah satu daripada cabang bersyarat ini, kita ada pula penyataan bersyarat yang kedua. Penyataan bersyarat yang kedua. Penyataan bersyarat yang kedua ni ada pula cabang. 2 cabang. Okey, ada 2 cabang. Kemudian cabang dari penyataan bersyarat yang kedua ni boleh ada penyataan bersyarat seterusnya. Okey, kalau kita lihat sini boleh ada penyataan bersyarat seterusnya. Ada boleh mungkin 2, mungkin 3 lagi. Okey, kita lihat pula satu masalah yang berkaitan dengan struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, dalam soalan ni Kishan diberi tugasan oleh guru dia. Okey, oleh guru untuk menulis satu acara meminta. Okey, meminta. Meminta ni maksudnya meminta pengguna ni maksudnya input, ya. Kita nak input daripada pengguna. Dia suruh masukkan nombor integer. Kena masuk nombor integer kecuali ada kecuali, ya, kecuali sifar. Atau cara ini akan mengenal pasti. Okey, kita nak suruh dia kenal pasti. Kemudian dia paparkan integer sebagai integer negatif, sama ada dia negatif ataupun integer positif. Ini yang kita nak atau cara kita buat. Jika, ni ada perkataan jika integer tu adalah positif, atau cara ni akan kenal pasti. Dia kena kenal pastilah kalau orang tu masuk integer positif. Dan dia akan paparkan. Sebab arahan tadi dah ada, paparkan. Sama ada nombor itu nombor ganjil ataupun nombor genap. Ini maklumat yang ada dalam soalan. Seterusnya, kita cuba lihat carta alih seperti dalam buku teks, ya. Okey, kalau awak tengok sini, kita ada berapa penyataan bersyarat? Siapa boleh jawab tu baguslah. Okey. Kemudian kita ada, lepas penyataan bersyarat kita ada cabang. Setiap penyataan bersyarat dia ada cabang ni. Cabang pertama, cabang kedua. Ni dah. Kemudian kita ada pula penyataan bersyarat seterusnya. Ada pula cabang. Cabang ya, cabang tidak. Okey. Selepas dia buat paparkan ni, kemudian dia ada pula penyataan bersyarat di sini. Ini penyataan bersyarat. Kemudian dia ada cabang pula. Okey. Dan di sini kita tahu kita ada penyataan bersyarat, kita ada 1. Ni penyataan bersyarat 1.
Ni 2 dan ini yang ke-3. Okey. Seterusnya kita lihat pula dia punya coding ya, coding dalam bentuk Python. Okey, coding dalam bentuk Python. Kita ada if di sini ya. If, kita ada else. Okey, ini ada pula if. If, yang if ni dia punya tamat dia ialah else di sini ya. Else di sini. Okey. Kita ada if, kita ada else. Ni ialah yang ada dalam struktur kawalan pilihan bersarang. Dia if dalam if, else dalam else. Okey, seterusnya tamatlah slide kita hari ini. Nanti cikgu sambung untuk 3.21 yang keempat ya. Okey.